kemahiran perkemahan. Itu konsep kemah. Okey. Kemah ialah tempat pelindungan sementara yang selamat dan mempunyai kemudahan asas yang minimal. Apa itu tempat pelindungan? Tempat pelindungan merupakan sebarang jenis dan bentuk tempat pelindungan. Ada yang diperbuat daripada kanvas, nylon, dedaunan, buluh atau mungkin juga daripada kayu dan batu. Tempat pelindungan juga mampu memberikan pelindungan daripada hujan, panas, angin dan juga kesejukan. Apa itu berkemah? Yang pertama, penghidupan di luar bangunan, ada di halaman atau di belakang rumah, di dalam hutan, di pantai, di bukit dan di gunung. Dan dahulunya berkemah merupakan satu keperluan untuk hidup. Yang keduanya, berkemah berkait rapat dengan ideal hidup secara individu atau berkumpulan. Berkemah kita kenalah menerima atau memikul tanggungjawab yang berkaitan dengan pengurusan peralatan, makanan, pelindungan dan di samping melibatkan diri dalam aktiviti yang berkaitan dengan perkemahan. Yang melihat pada konsep kraf perkemahan. Konsep kraf perkemahan adalah kemahiran asas yang perlu dipelajari untuk menghadapi cabaran alam sekitar dan alam semula jadi dalam kegiatan luar atau perkemahan. Konsep kraf perkemahan kita boleh dilihat dari segi pengetahuan dalam kraf perkemahan yang mana adalah penting dan digunakan apabila individu melakukan aktiviti perkemahan atau pengembaraan. Menghidupkan api penting dalam aktiviti survival. Hanya menggunakan bahan alam semula jadi seperti matahari atau alatan memfokus cahaya dan penggunaan bahan bakar yang kering. Jenis unggun api, tepi, kabin bala, stor dan piramid. Sekarang saya akan menerangkan cara-cara untuk menghidupkan api. Yang pertama adalah bahan bakar dan juga bahan untuk menghidupkan api. Antara bahan bakar yang kita boleh gunakan adalah kertas tebal, serat telur, surat khabar, dahan ataupun ranting kayu dan juga lilin. Untuk bahan menghidupkan api, antara yang kita boleh gunakan adalah mancis, pemetik api, batu ataupun kayu. Api perlu dipadam dan ditanam sebelum tinggalkan tapak mengikut prinsip leave no trace. Langkah-langkah keselamatan yang perlu diikuti. Memasak menggunakan buluh. Buluh sesuai dijadikan bekas memasak dan juga boleh digunakan untuk memasak nasi dan lemang. Masak nasi dalam buluh. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 2 batang buluh lemang, beras secukupnya dan daun pisang muda. Cara-cara membuatnya ialah tepung gandum, air, garam dan belahan buluh yang dibersihkan. Saya akan terangkan tentang teknik-teknik mendirikan kemah. Kemah berfungsi melindungi kita daripada antara ciri-ciri kemah yang sering digunakan. Antara kawasan yang sesuai untuk memasang kemah adalah yang tidak sesuai untuk memasang kemah adalah. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara-cara memasang kemah.
reka bentuk gadget. Pengenalan gadget. Gadget ialah binaan yang dibuat menggunakan bahan sekitar perkhemahan yang dicantumkan dan dikukuhkan menggunakan tali atau pengikat bagi menggantikan perabot rumah di tapak perkhemahan. 1. Mercu tanda perkhemahan. Yang kedua, melindungi makanan daripada tercemar. Yang ketiga, mencantikkan pemandangan. Yang keempat, menyimpan, menyusun dan memperagakan barang. Yang kelima, mengelakkan berlakunya kemalangan. Jenis gadget. Yang pertama, tempat kasut, pintu gerbang, ampaian pakaian dan tiang bendera. Prinsip membuat gadget. Yang pertama, jangan gunakan kayu atau dahan yang buruk. Yang kedua, gunakan ikatan yang betul. Yang ketiga, gadget direka, dibuat dan diletakkan di tempat yang sesuai. Gadget mesti kukuh, dapat digunakan sepanjang masa perkhemahan. Fikirkan ciri-ciri keselesaan dan keselamatan gadget. Gunakan bahan semula jadi. Saya Muhammad Syami bin Syafri dan saya akan menerangkan kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, asas-asas perkhemahan amat penting untuk dipelajari sebagai persediaan ketika berkhemah maupun jika berlaku sebarang keadaan yang tidak diingini. Permainan seperti menghidupkan api, memasak, menggunakan buluh, memasak khemah dan membina gadget amat penting dalam memastikan survival kita semasa berkhemah. Sekian, terima kasih. Berikut merupakan contoh-contoh gadget yang kita menggunakan bahan-bahan yang boleh didapati dalam hutan.